Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok sikit belakang tu apa benda background dia. Astaghfirullahalazim. Zas sekali. Yeah. Okay, apa khabar semua? Harap korang semua berada dalam limpah kurniaan. Hendaknya hai Kak Lisa, apa khabar? Alright. First of all, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak disebabkan selalu memberi support kepada saya. Saya rasa sangat-sangat bertuah disebabkan all the support, all the love that I receive from you guys. Sebabkan mendorong saya untuk membantu lebih ramai lagi orang untuk turunkan berat badan. Alhamdulillah, so far ramai juga yang dah saya bantu untuk turunkan berat badan. Saya really appreciate all the support, all the love. And honestly speaking, apa yang saya buat ni tak adalah sebenarnya tak adalah terlalu apa sangat pun. It's just that saya rasa apa yang saya buat hanya membantu sikit je sebenarnya, just the knowledge je. Cumanya the only things that matter is adalah korang punya effort sendiri untuk turunkan berat badan dengan sendirinya kan. So knowledge, kepengetahuan saja tak akan membawa apa-apa kalaulah katakan korang tak gunakan apa yang korang tahu tu dalam actual execution. Bermaksud apa? Let's say kalau katakan korang tahu macam mana cara nak turunkan berat badan tapi you don't want to do anything about it. So what happen is chances are you're not going to lose weight pun. So that's why saya fikir the best is kalau katakanlah all the support that I receive, all the support that you've been showing to me, saya sangat-sangat appreciate lah. So yes, dengan all these supports, all these apa nama tu, semua support ni, semua yang korang berikan kepada saya buatkan saya rasa macam lebih excited lagi to go further dengan apa yang saya buat ni. Alright, hi Sohadi type. Hello Baro Johari. Alhamdulillah, I've been good. Hello Cleopatra Iza, how are you guys man? Hi. Okay, macam biasa kita akan buat Q&A setiap malam kita akan buat Q&A. Saya nak membantu lebih ramai lagi orang untuk turunkan berat badan. Tapi sebelum tu saya nak tegur siapa dekat sini. Hai Love Chocolates. Wow, bunyi macam sedap. Hai Pak Lang Gajah. Hai Mai Razara. Hai Apolonio Farinya. Hai Hadilah Abu Haris. Apa lagi kat sini? Hai Maimun Abdul Wahab Maimun. Hai Iskandar. Hai Ahmad Hafizi. Hai Ayuz Rahman Ayuz. Hai Roslan Kamat. Hai Muhammad Firdaus. Apa khabar semua? Frekdes itu Limp Bizkit kot. Alright. Besok kita akan mulakan hari bekerja kita hari Isnin. Most of the people yang berada dekat Malaysia ni akan bekerja esok. Ada juga yang dah start kerja hari ni kan. So kalau katakan besok kita ada Monday Blues. So sesetengah negeri macam kat Kelantan, mungkin Terengganu, kat Kedah kot, dia ada Sunday Blues sebabkan hari Ahad pun diorang kena kerja kan. So but that's fine. Saya nak doakan supaya besok apa benda yang aktiviti yang korang lakukan, saya doakan korang akan berada di dalam limpah kurniaan. Hendaknya korang akan dapat korang akan dapat rahmat dan korang akan dapat menyelesaikan semua tugas-tugas korang dengan sebaik mungkin lah. So, hari ni kita ada satu topik yang hangat untuk kita ceritakan. Minum Pepsi zero calorie ataupun minum Coke zero calorie tu, benda tu boleh membantu tak untuk turunkan berat badan? Seramai sini fikir. Hai Dania Jeffrey, apa khabar? Ramai kat sini fikir minum sebabkan dia zero calorie. Kita boleh minum dan kita boleh makan tanpa rasa bersalah walaupun sedikit pun. Ramai fikir macam tu je lah. Sebabkan saya pernah cakap sebelum ni calorie is king. Hello Koko Ipong. Saya pernah cakap sebelum ni yang calorie is king. So apa benda yang kita makan, kalau katakan kalori kita, apa yang kita makan tu lebih daripada kalori yang kita perlukan, kita akan naikkan berat badan. Tapi kalau kita makan kurang daripada kalori yang kita perlukan, kita akan turun berat badan. But what if kalau katakan kita ada Pepsi zero calorie?
will it help to lose weight? Ni saya nak kupaskan sikit satu demi satu tentang permasalahan ni lah. So siapa sini excited nak faham, nak tahu tentang benda Allah ni? Sebab bagi saya benda ni sangat-sangat penting untuk kita faham. There's no specific reason kalau saya share something tu kalau benda tu tak really membantu kita semua, especially mereka yang ada masalah berat badan. Saya nak kalau boleh semua akan dapat benefit daripada apa yang saya share ni. So for your information mungkin ada orang kat sini first time jumpa saya lah, ataupun mungkin diorang selalu nampak muka saya dekat dalam group, dekat dalam watch party berbagai semua, tapi mungkin dia tak pernah tahu siapa pula Mamat pakai cap ni kan. Hari-hari pakai cap yang sama kan. Pakai cap yang sama pula cakap pasal fitness kan. Alright. Saya nak memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Syah. Nama saya Syaharudin, orang panggil saya Syah. Kepakaran saya lah membantu mereka yang ada masalah kurang keyakinan diri, rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Jadi saya membantu anda untuk turunkan berat badan dalam tempoh yang sekejapan saja. So you can call me Syah, your slimming expert. Okay. Alright, itu adalah intro saya. Saya nak tegur dulu siapa ada kat sini. Hello Pak Ngah An. Hello Koko Ipung. Alright. First of all, saya nak saya akan bagi tahu kat sini, if you have any questions berkenaan dengan fitness, kalau katakan korang ada sebarang soalan tentang apa-apa yang saya cerita kat sini, korang boleh tanya je. Is okay. Itu yang pertama. Kalau katakan let's say if you have any other macam kalau katakan korang ada your own thoughts, korang ada pendapat sendiri, it's good kalau katakan kita share dekat sini juga, because it's great kalau katakan kita dapat sharing all the information berkenaan dengan fitness ni, sebab kita nak ramai lagi orang akan dapat benefit daripada apa yang kita bercakap, apa yang kita discuss dekat sini kan. Alright. Dan sebelum tu saya pun nak juga bagi tahu, if let's say you think that this video will help other people, saya harap sangat kalau katakan korang boleh tekan button like, tekan button komen, ataupun tekan button share, ataupun do all three. Sebabkan saya nak lagi ramai lagi orang dapat video ni, supaya lagi ramai lagi orang akan dapat benefit daripada apa yang saya cuba sampaikan ni kan. Hari-hari saya buat benda yang sama, saya buat live, saya akan cuba menjawab semua persoalan-persoalan fitness. Saya nak membantu saya nak membantu mereka yang ada masalah berat badan, supaya mereka finally will have a better shape of themselves. Thank you Faris Liam for the likes. And then sebelum saya go into my first point tentang topik kita hari ni, minum Pepsi Zero Calorie menggemukkan, saya nak bagi tahulah few update sikit kan. Besok saya akan ada satu meeting dengan salah seorang nutrition expert dekat KL sini, dekat Seputih. Kami akan berdiscuss, kita akan buat collaboration juga, hopefully dia akan accept saya punya proposal. Saya nak belajar juga one or two things daripada dia juga. Saya pun dia pun maybe nak tahu juga few things daripada saya tentang apa yang saya buat apa semua kan. So tengok macam mana dia interested tak untuk collaborate dengan saya. Dan kalau menjadi collaboration kita ni kan, InsyaAllah apa yang saya sampaikan ni akan jadi lebih, will be a different punya perspektif lah kan. So semua orang just bear with me, by end of this week, InsyaAllah by Friday korang akan dapat tahu something different akan jadi dekat dalam page Syah AK ni. Satu benda yang sangat-sangat bombastik akan berlaku kan. Itu yang pertama. Kedua, hari Rabu ni InsyaAllah saya akan ada satu lagi meeting. Ada salah sebuah syarikat di Putrajaya kot. Di Putrajaya ataupun di Seri Kembangan, saya tak pasti antara dua tu. Sebab dia ada branch. Dia nak juga bercollaborate dengan saya, nak jadikan saya sebagai consultant untuk tengok sama ada produk yang dia nak keluarkan ni menepati tak dengan saya punya prescription untuk membantu orang turunkan berat badan. It's a simple fruit juice, tapi dia ada banyak letakkan macam-macam benda kat situ supaya pembakaran lemak akan menjadi lebih efektif lagi lepas minum jus tu. But whatever it is, saya takkan recommend anything kalau katakan benda tu tak membantu orang untuk turunkan berat badan.
Dan juga saya takkan recommend anything kalau benda tu ada sebarang bahan kimia dan sebagainya. Dan saya nak tahu juga kan, korang ada dengar tak cerita pasal ada seorang anak artis tu, anak Nora, penyanyi tu kan, yang anak dia meninggal pagi tadi kot atau semalam, saya tak pasti. Dia meninggal yang penting. Anak dia meninggal masa dia tengah tidur. Ada tak dengar? Kalau dengar boleh tak komen sikit. Ada cerita pasal meninggal anak Nora. Saya tak check sekejap nama dia apa. Anak Nora yang meninggal tu. Okay. Dia katanya dia sakit jantung. Umur dia adalah sekejap, saya baca sikit dia punya saya skim through sikit dia punya cerita. Yang saya tahu dia adalah seorang yang obese, umurnya 20 tahun. Umur 20 tahun, tiba-tiba dia meninggal dunia secara mengejut dekat kediaman dia. Postmortem dia hari ni kata dia. Dan insyaAllah dia akan dikebumikan di tanah perkuburan Bukit Kiara, dekat KL ni lah. Kalau korang tahu dekat mana Bukit Kiara, Sin dah kebumikan kot. So point dia, ada something yang berlaku dekat sini. Ada something yang berlaku yang saya dengar, which saya pun tak pasti ya ke tidak, tapi it has something to do dengan dia. Ni dengan dia. Baca ni, saya nak baca sikit. mingguanwanita.my, dia punya post dia mengatakan bahawa Allahyarham pernah jalani pembedahan bariatrik. Sebelum ini Alif, nama yang arwah, Alif pernah mengalami masalah berat badan sehingga mencecah 130 kg. Arwah kemudiannya menjalani pembedahan bariatrik dan berjaya menurunkan berat badan 40 kg dalam tempoh beberapa bulan. Beberapa bulan dia turun 40 kg. Allahyarham juga aktif dalam nyanyian, malah tersenarai 20 calon protoje mentor milenial 2019. Semasa hayatnya berimpian meneruskan legasi arwah bapanya dalam bidang muzik. Pelajar tahun akhir jurusan perfilman. Tak penting. Apa yang saya nak highlight kat sini ialah dia ada berat badan dia adalah 130 kg dan dia menjalani pembedahan bariatrik. Apakah pembedahan bariatrik tu? Mari kita tengok balik. Pembedahan bariatrik ni ada tak kena mengena dengan macam liposuction. Okay, liposuction kita mungkin tahu, dia rodok perut kita dengan satu batang tu disedut lemak. So dikatakan macam mana cara dia keluarkan something dekat dalam perut kita tu. Dia keluarkan something dalam perut kita tu dan dia buat macam mana so dia ada 3 jenis pembedahan bariatrik. Pertama, sleeve gastrectomy, gastric bypass dan adjustable gastric band ataupun band gastrik boleh laras. Ketiga-tiga pembedahan ini cerita pasal pembedahan bariatrik. Ketiga-tiga pembedahan ini secara asasnya mengurangkan saiz perut yang akan menghadkan penyerapan dan pencernaan makanan, ekoran pengambilan makanan dan kualiti terhad selepas pembedahan. Antara orang yang pernah buat pembedahan ini adalah Rahim, yang buat sleeve gastrectomy, yang atasnya so itu adalah that's why kalau tengok Rahim sepatu tu dia macam makin kurus sikit, so dia buat operation rupanya. Aku ingat dia betul-betul ni kan. So bariatrik ni juga untuk pesakit diabetes, adalah untuk orang yang ada penyakit obesiti, yang ada masalah obesiti juga, dan menghadapi pengidap diabetes dan darah tinggi tak terkawal. So for a guy that is 20 years old, dia buat operation tadi tu, bariatrik ni. So supposedly should be okay kan. Sepatutnya okay lah. Sebabkan ada orang yang pernah buat, umur dia dah macam 30 lebih, 40 lebih mungkin, buat so far okay je. Tiba-tiba dia ada komplikasi sikit. So kenapa ada macam tu komplikasi pula? Bukannya during that operation, tapi after that. Apa yang berlaku sebenar-benarnya. So saya tak nak cakap lebih lanjut sebab dia pun dah arwah dah. I think is so disrespectful lah kalau saya komen apa yang dia cakap. Tapi saya nak katakan kat sini lah,
untuk turunkan berat badan from that 130 kilo ke satu level yang kita nak. Bukan operation sebenarnya solution dia. Siapa kat sini setuju? Siapa dekat sini setuju angkat tangan. Kan? Angkat tangan. Macam mana kan? Tekan button like. Maksud saya, siapa yang nak turunkan berat badan, it's not bukannya dengan cara kita buat operation, tapi sebenarnya kita kena ubah lifestyle kita. Macam mana badan kita develop that lemak, itu jugalah cara yang sama jugalah dengan cara reverse method, kita kena turunkan kita punya berat badan. Kalau katakan dengan lifestyle ya, sebabkan lifestyle lah kita punya reason kenapa kita naik berat badan. Dengan lifestyle jugalah kita kena ubah untuk turunkan berat badan. Siapa sini setuju angkat tangan? Cuba like sikit, saya nak tahu. Saya setuju. Yes, Muhammad Syafiq. That's great. The operation itself sebenarnya medically proven okay. Pembedahan bariatrik ni kan, yang mana pembedahan ni dilakukan kepada arwah Arif ke Alif anak Nora tu kan. So Alif nama dia kan. So the point is, apa yang saya cuba sampaikan kat sini lah, nak turunkan berat badan is not by doing an operation. Kita kena ubah lifestyle kita. Kenapa kita sibuk sangat nak turunkan berat badan ni sebenarnya? Cuba kita cerita sikit, kenapa sebenarnya nak turunkan berat badan beria sangat ni? Ada banyak sebab nak turunkan berat badan. Ada klien saya, dia bagi tahu dia rasa macam tak yakin. Rasa tak yakin before dia start any interview. Dia rasa macam dah tak yakin dah, sebabkan dia takut interviewer tu akan cakap dia, ramai orang datang sini interview badan besar, badan berat-berat So stuff like that lah, yang saya rasa macam kesian juga kat dia kan. Ada juga yang sebenarnya by end of this year nak pergi umrah, so nak lebih fit sikit supaya dapat buat macam-macam benda. Ada juga rasanya macam dia nak jadi lebih sihat. Ada juga macam-macam reason lah sebenarnya nak turunkan berat badan ni. Tapi you need to understand your big why. Kenapa sebenarnya korang nak turunkan berat badan? Once you understand the reason why, yang datangnya bagaimana nak turunkan berat badan tu will be so much easier. Bila kita tahu apa yang reason kenapa kita nak turunkan berat badan. Okay, itu adalah satu berita terkini kan, tentang apa yang berlaku few days lah, latest hari ni, right? So saya doakan supaya sekiranya anda nak turunkan berat badan, your solution is not by going under the operation table. Apa under the operation? Bukannya on the operation table. Apa kerja dah under the operation table kan? So saya doakan korang, sekiranya korang nak turunkan berat badan, the only way that you can do is definitely by changing your lifestyle. Itulah antaranya cara yang terbaik sekali untuk turunkan berat badan lah. So okay, now saya nak masuk topik saya ni. Yang mana topik ni akan menjawab banyak persoalan-persoalan berkenaan dengan nutrition, pemakanan dan sebagainya. Alright, sesetengah orang macam saya sendiri, saya ada sweet tooth tau. Sweet tooth tu apa? Sweet tooth tu maksudnya macam saya rasa macam saya nak makan benda-benda manis at one point. Bukannya at one point, macam almost of the time lah. Saya rasa setiap hari kalau tak ada benda manis tu, saya rasa macam tak complete hidup saya ni kan. Siapa kat sini rasa benda yang sama? Angkat tangan. Like sikit ataupun komen sikit ataupun tunjuk love sikit kan. Yang dia rasa macam kalau dia tak minum ataupun makan benda-benda yang manis, dia rasa macam it's not complete. It's an incomplete day untuk dia. Macam saya kalau boleh nak ada benda manis, dan of course saya nak ada benda caffeine, minum minuman berkafein hari tu kan. So baru saya rasa macam my morning will be completed hari tu. So saya nak tahu kat sini siapa juga yang rasa macam apa yang saya rasa. Jeng. So pun rasa benda yang sama juga. Who is Ferdian Shah Tahir. Okay, alright. Setengah orang ada rasa macam tu, tetapi contohlah macam ada setengah orang yang ada macam masalah macam diabetes kan, dia tak boleh nak minum minuman manis. In fact, dia kena kurangkan pengambilan nasi. Apa semua tu. Sebab apa? Sebab dia ada dietary restriction. Dia tak boleh makan, dia tak boleh minum terlalu banyak, dia tak boleh makan karbohidrat, apatah lagi nak minum minuman yang bergula. Sebab dia will be dia akan affect the whole system dalam badan dia.
Kan Hanisa Ibrahim pun fikir benda yang sama. That's why I pun setuju. Exactly. Alright, that's why ataupun Pepsi Bowl. Mungkin ada orang lah yang nak buat, yang suka ambil benda-benda macam tu. Tetapi adakah benda tu membantu untuk turunkan berat badan? Saya nak kupaskan sedikit demi sedikit melalui perspektif seorang doktor. Perspektif medical lah maksud saya kan. Sebab orang fikir macam aku ni suka minum Pepsi, tapi minum Pepsi ni boleh menggemukkan. What if kalau katakan aku minum Pepsi yang zero calorie, ataupun tak cakap Pepsi lah, ataupun Coke yang zero calorie tu kan. Saya lupa nama Coke zero calorie tu. So ada beberapa studies yang menunjukkan, saya nak kupaskan beberapa studies yang menunjukkan kalau kita ambil sebelum tu, apa yang terkandung dalam Pepsi zero calorie ni ataupun Coke zero calorie ni. Apa yang terkandung di dalam tu sampai dia jadi zero calorie? Pertama sekali, dia ada carbonated water. Dia ada maksudnya air yang dikompreskan dengan carbon dioxide kan. So ataupun carbon, dia akan kompreskan jadilah carbonated water. Dia akan campur dengan artificial sweetener. Itu yang kita nak cakap kat sini. Yang dia akan campur dengan colouring, dia akan campur dengan flavor, dan dia akan campur dengan beberapa aditif, penambah perisa supaya rasanya lebih sedap dan boleh dijual dengan sesuka hati kan. So itu adalah apa ingredient di dalam Pepsi ataupun Coke zero calorie tu. Ataupun Coke zero calorie kan. So mari kita cerita satu persatu. Beberapa study menunjukkan kalau kita minum ataupun ambil artificial sweetener macam yang terkandung di dalam nanti saya cerita. Beberapa studies menunjukkan kalau kita ambil artificial sweetener tu antara benda yang terkandung dekat dalam Pepsi ataupun Diet Cola ni, ataupun Coke zero calorie ni, dan kita minum high amount of diet soda, dia akan increase the risk of obesity melalui apa? Dia akan mengacau kita punya metabolic system. Metabolic system kita akan terkacau dengan minum benda-benda lah ni kan. Antaranya artificial sweetener tu. Antara artificial sweetener yang paling famous sekali, yang banyak ada dekat dalam Diet Coke ataupun Pepsi Bowl ni adalah aspartame, sucralose, apa lagi. Dua benda tu adalah banyak yang terkandung dalam artificial sweetener lah. Persoalan dia, apa benda artificial sweetener tu? Kita ada gula, kita ada pemanis yang original macam madu. Lagi kita ada gula kan, gula daripada tebu tu yang dah diproseskan, yang dah di-refinekan. So kita juga ada macam stevia kan, daripada satu jenis pokok kot kan. So dia pun ada kandungan gula, dia pun bagi something tu rasa manis tapi less calorie. And now we are talking about zero calorie sweetener. Of course dia adalah something yang chemical, benda yang dicampurkan supaya rasa lebih manis, dan zero calorie pula tu. Sebab semua minuman bergula akan ada kalori. 1 gram kandungan gula di dalam sesuatu makanan tu, dia bersamaan dengan 4 kalori. Macam so kalau kita letak bergula-gula dalam tu kan, letaklah 1 sendok situ, berapa gram dah kat situ. Dah bergram-gram tu lah akan menjadikan minuman tu high kalori, dan akan mengacau juga kita punya sistem. Itu yang pertama. Bila kita terlalu rely pada artificial sweetener, dia akan menjadi kita punya metabolic system kacau bilau, dan dia akan menambahkan lagi risiko untuk menjadi obese. Itu yang pertama. Siapa sini dapat sesuatu? Cuba komen sikit. Hai Rohaya Hatta, hai Ruzaida Ida. Siapa sini dapat sesuatu? Baru bagi 1 point je, saya ada lagi 2 point. Siapa sini dapat sesuatu boleh tak komen sikit, like ke apa ke kan. Hai Muhammad Nasir Sarifah Salwani, apa khabar? Hai Safwan Tajuddin. Hai. Alright. Saya nak minum tak ada rasa manis, macam dia ada yang kurang. Dia memang pasal Ferdian Syah Tahir ni, dia bagi tahu tadi
dia nak minum tapi dia tak ada rasa manis, macam something yang kurang kat situ kan. Of course it's an artificial sweetener. Dia tak sama macam gula yang kita makan selama ni kan. Gula biasa kita makan. So dia ada rasa manis. Manis dia tak, degree manis dia tak sama macam gula punya manis. In fact dia lagi manis daripada gula sebenarnya. Cumanya the content itself, the artificial sweetener itself yang membantu untuk mengacau sikit kita punya metabolic system, sampai bila terkacau metabolic system, masa itulah badan kita akan jadi lebih senang, jadi lebih obese. Okay. Kan? Hai Azizan Mat. Semua tu. Siapa lagi dekat sini? Saya nak tegur. Hai Adam Rafael. Hai Bonza. Syahrul Muhammad Yusof. Bonza Hai Nani Gotik. Alright. Saya nak tahu siapa yang dekat sini yang dah dapat sesuatu dah. So far. Boleh tak komen sikit? Ataupun kalau segan nak komen, boleh tak like sikit ke? Tunjuk love sikit ke? There's a reason kenapa saya nak minta korang buat benda-benda ni semua. Maybe kalau paling the best, kalau korang boleh share the video, it will be better lah sebenarnya. Sebab ada reason kenapa. Ni saya nak cerita. Kalau kata bila korang komen, bila korang like, bila korang share, especially share the video, sebenarnya dia akan membantu lagi orang akan dapat manfaat daripada apa yang saya share kat sini. Saya insya-Allah saya akan cuba sampaikan something yang bermanfaat lah kepada ramai orang, supaya ramai orang akan dapat sesuatu daripada apa yang saya dekat dalam Facebook Live hari-hari, setiap malam. Thank you for the likes, thank you for the love. Appreciate so much. Okay. Kenapa saya macam mendambakan korang punya komen, like, love, whatsoever, plus sharing kalau dapat share the video. Kenapa? Sebabkan saya nakkan lebih ramai lagi orang akan nampak saya dekat dalam video ni. Bukan saya gila, bukannya saya ni cari populariti pun cari publicity murahan, tak. Saya supaya lebih ramai lagi orang akan dapat benefit daripada apa yang saya buat melalui sharing content saya. Apa yang saya share ni adalah something yang is not really bukannya saya share something untuk hiburan semata-mata. In fact saya tak reti nak menghiburkan orang pun. Dah buat lawak tak pandai, menyanyi suara tak sedap, apatah lagi nak berlakon kan. Bukan kan. So saya boleh share something, the content will be very very useful kepada ramai orang rakyat Malaysia, especially Malaysia merupakan negara yang paling obese sekali di Asia Tenggara. So how's that sound? Dia adalah negara paling obese sekali. So best lah Suhadi Taib, dia orang Singapura. Dia bukan orang Malaysia. Orang Malaysia orang paling obese. Kanak-kanak kita pula merupakan golongan paling obese sekali, nombor 2 paling obese sekali di Southeast Asia. Nombor 1 adalah Brunei. Jadi kita dapat gold medal dalam kategori, dan kita dapat silver medal dalam kategori kanak-kanak. Bagus. Malaysia boleh. So that is what I'm saying. Saya really, kalau katakan korang share the video, korang boleh bagi tahu ke orang, okay, this is the guy that could help you to lose weight. So I really appreciate that, because this is what I want people to know. Saya nak lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat. And guess what? Korang buat ni bukannya korang buta-buta buat je kan. Kenapa kita buat sesuatu adalah kita nak dapatkan sesuatu kan. Saya tak dapat nak offer, okay, I can give you free items, free books ke, free cable ke, free pen ke. Tak dapat kalau korang katakan share yang paling banyak. Tak. But I can promise to you that whoever yang share this video out, you are sharing satu video yang bermanfaat kepada lebih ramai orang, pertama. Kedua, korang akan nampak bahawasanya bila orang dapat manfaat daripada video saya melalui yang korang share, melalui komen yang korang buat ataupun likes yang korang buat, dia akan terkeluar kat wall korang ataupun korang punya newsfeed, yang lebih ramai orang akan nampak, dan lebih ramai lagi orang akan tengok dan watch saya punya video. Lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat. Trust me, satu benda yang saya nak beritahu kat korang, this is what I pegang sampai bila-bila sampai ke mati. Betul. Apakah dia? Sebaik-baik manusia lah mereka yang beri manfaat kepada orang lain. Bukan saya kata, tapi inilah kata-kata hadis, sepotong hadis yang saya rasa macam this is what I should do to help more people, then I think this is what you should do to help more people. If you are not, kalau korang tak ada masalah berat badan, that's fine. Maybe you know how to lose weight.
maybe you don't want, maybe you are not helping, maybe you are not sharing to other people how to lose weight. Tapi at least share this video lah, ataupun komen ke, like ke. Why? Kenapa saya nak korang like this video? Sebab lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada video saya ni. Clear tak apa saya cakap? Okay. First of all, saya nak ucapkan terima kasih pada those yang dah komen, yang dah like, yang dah tunjukkan love. Semua benda tu, saya doakan korang supaya korang berada di dalam saya thank you. Saya terima kasih Ferdian Shah. Saya doakan korang supaya berada di dalam limpah kurniaan Allah hendaknya, dan saya doakan korang supaya selalu sihat. Thank you Ferdian Shah for the support. This is what I love, what I do sekarang ni. Because apa yang saya buat kadang-kadang ada orang tak perasan, ada orang tak nampak. Mungkin yang tengah tengok live saya ni mungkin barulah berapa belas orang je kan. Ada waktunya sampai 50 orang sekali kan, but that's fine. Tapi yang tengok saya ni adalah orang yang betul-betul nak tahu something daripada saya, dan saya akan buat yang terbaik dan akan share konten yang paling the best sekali untuk korang. So hari ni kita cakap tentang diet cola ataupun Pepsi zero calorie kan. So adakah badannya membantu korang? Saya mungkin ada antara korang yang suka minum minuman itu, tapi saya nak bagi tahu kat korang sesuatu, stop. Jangan minum, cuba cari alternatif lain. Ada banyak lagi cara lain untuk kita minum minuman manis. Ada banyak cara lagi. Kita stop dulu minum manis. Saya nak cerita kenapa. Pertama, bila kita minum terlalu banyak sangat benda yang ada artificial sweetener, dia akan mengganggu metabolic system kita. Bila dia mengganggu metabolic system kita, kita akan jadi makin obese. Kenapa kita tak nak minum atau makan makanan yang ada high calorie ataupun minuman bergula yang ada kalori? Kita choose minuman ataupun diet coke yang ada zero calorie sebab kita nak kurus. Tetapi disebabkan kita tak tahu, minuman itulah sebenarnya yang menjadikan kita gemuk. So that's part of it. Itu yang pertama. Yang kedua, Waalaikumsalam Dani Johannes. Alright. Yang kedua, carbonated water ataupun diet soda. Diet soda ni lah, ataupun soda kan, carbonated water lah basically. Dia akan increasekan kita punya selera makan melalui dia stimulate hunger hormone. Macam benda tu nampak tak sekarang? Benda tu tak nampak. Apa benda yang berlaku dekat dalam badan kita, kita punya hormon lah, berbagai semua kita tak nampak, tapi kita rasa something that is not right berlaku kat dalam badan kita. Macam mana? Contohnya, minuman manis basically dia akan bagi kita rasa lebih lapar, bagi kita rasa macam nak makan lagi. So that's why ni saya nak beritahu trik lah kan. Siapa-siapa sini yang jual maybe restoran, usahawan restoran ke benda semua kan, follow cara McD. Kalau katakan korang nak berjaya, macam mana McD ke KFC kan, setiap diorang punya meal, diorang bagi harga murah sangat kalau diorang makan sekali dengan carbonated water, dengan macam Coke ke Pepsi ke kan. Why? Sebab bila korang minum tu sekali lagi, korang rasa nak makan lagi, korang rasa lapar lagi, macam korang nak makan lagi, dan apa lagi, korang akan rasa addicted. Ambil kau. Itulah ceritanya, macam bagi korang rasa macam shit, aku nak makan McD lagi, sebabkan korang dah addicted sebabkan benda-benda ni lah. So apa yang saya bagi tahu tadi, diet soda macam Coke tadi ke, tak kisahlah Coke ke Pepsi ke, zero calorie ke, tak ada kalori ke kan, diet soda dia punya content tu, dia punya ingredient dia akan stimulate hunger hormone, dia panggil sebagai ghrelin. So bila dia stimulate hunger hormone, kita akan rasa lapar lagi. Kita rasa macam ada benda je tak cukup, kan. Pernah tak kat sini makan dessert selepas kita makan nasi? Dessert. Sebab bila kita dah makan nasi, kita makan dessert, kita dah makan tu, kita rasa macam shit, aku rasa macam aku nak makan lagi. Padahal aku dah makan nasi dah kenyang dah. Nak makan dessert lagi, makan aiskrim ke apa ke kan. So sebabkan benda tu lah dia dah offer. Last kali kita akan rasa macam kita nak order lagi je. Lepas tu tak kisahlah kat restoran tu ke ataupun dekat luar. Itu adalah taktik namanya. Taktik untuk bagi korang kaya bila korang buat bisnes restoran. Tapi jangan buat. Itu cara tu menganiaya orang sebenarnya. Kita nak bantu orang untuk turunkan berat badan, kita pula bantu orang untuk naikkan berat badan dengan menggemukkan poket kita. That's not good lah kan. Bagi saya
it's not unethical, it's not the way lah sebenarnya. It's not, bagi saya, kita kena educate people that apa dia punya cause and effect, consequence terhadap sesuatu benda yang kita pilih. So dia akan membantu banyak benda juga, especially membantu rakyat Malaysia yang sekarang ni adalah paling obese sekali dekat Asia Tenggara. Saya ulang lagi sekali, 46% daripada Malaysian adult adalah terdiri daripada golongan obese. So itu yang saya nak sampaikan. Hai Lailatul Mahanim Arsyad, hai Mas, hai Nuraini Abdul Ghani, hai Zul Rosli. Thank you for watching. I appreciate your participant dekat dalam live ni. Saya nak tegur lagi, hai Nur Adela Muhammad Nur. Siapa lagi dekat sini? Hai. Alright, itu adalah nombor 2. Nombor 3, ni lah point saya yang last lah untuk ni kan. Tentang minuman Diet Coke ni. Minuman manis bagi kita nak makan atau minum lebih lagi. So kita akan lebih consume banyak kalori atau daripada makanan dan minuman. Sebabkan minuman manis tu memang dia trigger rasa nak lapar. Itu macam point nombor 2 je. So maksudnya diet soda dan minuman manis tu tak kisahlah, minuman bergula ke, minuman sweetener ke, minuman manis, dia akan buat kita rasa macam nak makan lagi. So point dia kat sini adalah stop lah. It's okay untuk minum minuman manis, except for those yang ada masalah diabetes ataupun any penyakit yang doktor cakap jangan minum gula langsung, jangan makan makanan bergula langsung. Itu adalah doktor punya prescription. Tapi as a someone yang dalam nutrition punya part, membantu orang untuk turunkan berat badan yang belum lagi sampai tahap kena diabetes dan sebagainya, InsyaAllah follow cara ni, you should be okay. Korang boleh makan ataupun minum minuman bergula, tak ada masalah. Just that you need to drink or eat mindfully. Bukannya kita ambil cekau je apa benda yang dekat sana, makan ikut perut kita, kan. Ada satu hadis yang sebut kita makan sebelum kita rasa lapar dan stop bila kita rasa nak kenyang. So kita ada waktu dia tu yang mana kita tahu bila kita nak makan dan tahu bila kita nak stop. Dan kita kena tahu juga at this point, sebab kita semua dah besar, mungkin dah realize macam-macam benda, kita tahu benda apa yang boleh bagi kita kenyang, benda apa yang boleh bagi kita tak kenyang. Kalau kita makan kek 3, 4, 5, 6 slice sekalipun, it will not help you to lose your hunger. Faham tak? So kalau kadang kita makan nasi, kita akan dapat rasa sikit kan, rasa kenyang tu kan. So faham tak point dia kat sini? So itulah saya punya, apa yang saya preach on daily basis. Saya preach so that people will have an awareness tentang pemakanan sihat dia tu kan. Sebab semua orang saya yakin nak dapatkan berat badan yang okey. Mungkinlah saya yakin ramai dekat sini tak kisah pun gemuk kurus, kan. Tapi diorang kalau boleh diorang nak nampak lebih sihat, lebih cantik. Kalau yang ada dekat sini lelaki nak nampak lebih gagah, lebih perkasa, lebih berkeyakinan, kan. Yang perempuan pula lagilah kan. Isu soal berat badan umur ni adalah benda yang paling sensitif sekali. Okay, betul tak apa saya cakap? So benda tu lah saya nak bagi tahu, perempuan lagilah kena lebih risau tentang berat badan. Maksudnya macam let's say kalau katakan they have a bad weight, berat badan yang tak sihat, dia mungkin akan rasa tak yakin, of course, rasa macam tersisih, of course. Dia akan sedikit rasa macam rasa insecure a bit. Itu yang saya nak cuba bantu dekat sini for those yang ada masalah berat badan, for those yang nak turunkan berat badan, for those yang mungkin dah give up dah almost give up dah rasa bengang sangat dah sebabkan dah cuba macam-macam cara nak turunkan berat badan. Dah makan macam-macam suplemen dah telan macam-macam pil dah. Tinggal nak buat operation je lagi kan. Jangan buat operation, saya suggest tu. Jangan buat operation. Saya suggest ubah lifestyle dulu. Fahami lifestyle yang mana yang perlu diubah. Bukannya ubah secara sembrono lah. So that's why saya menghulurkan tangan saya macam ni literally. Sekiranya anda nak dibantu, nak saya bagi free consultation, macam mana caranya untuk anda turunkan berat badan, klik dekat pin komen tu.
sekarang saya akan bantu korang untuk turunkan berat badan dalam tempoh yang sekejap saja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan bagi benda apa. Saya akan bagi kirakan kalori dia for free. Saya akan kirakan kalori dia for free of charge. Mungkin korang boleh dapatkan benda ni for free juga dekat internet, dekat Google apa semua kan. Tapi calorie calculator yang saya buat ni adalah tersangat accurate. Apa yang saya bagi tu, itulah yang korang follow, dan insyaAllah korang akan dapat turunkan berat badan exactly seorang-seorang je kan. Sebab kan saya combinekan semua formula yang dalam yang ada kat luar sana untuk kira kalori tu. Formula bukannya calculator. Saya derive satu formula, letak dalam satu sistem. Bila korang key in semua data, korang akan dapat exact. Macam exact tak exact lah, tapi you will get your understanding pasal tentang badan korang. Tu yang pertama. Tu yang kedua, sorry. Yang ketiga, kalau siapa yang PM saya sekarang, yang message saya sekarang, selain saya akan bagi dia free consultation untuk turunkan berat badan, selain daripada saya akan kirakan kalori dia, saya akan bagi dia pula e-book secara percuma. E-book ni adalah mengandungi macam-macam benda untuk turunkan berat badan. Ada 12 tips untuk turunkan berat badan dalam masa seminggu. Itu adalah saya punya experience bantu lebih daripada 50 orang untuk turunkan berat badan dalam masa seminggu. Seminggu je, tak sampai 7 hari pun sebenarnya. Ikutkan hari yang kelima dan keenam dah nampak dah berat badan dia turun slow-slow. Apatah lagi kalau katakan korang extend ke 2-3 minggu, sebulan, ke setahun. It's all about changing a lifestyle, bro. It's all about changing a lifestyle. So for those yang rasa nak dibantu dan rasa segan sebenarnya, rasa segan macam mana nak message dekat live ni, semua orang nampak kan, segan lah. It's okay, it's fine. Boleh klik dekat WhatsApp link tu, saya bantu. Saya nak bantu lebih ramai lagi untuk turunkan berat badan. Sekurang-kurangnya by end of this year, 46% of obesity dekat Malaysia ni akan turun lah kepada 43% ke 45% ke. It's a good achievement dah untuk saya kan. Walaupun mungkin saya tak contribute totally dekat situ sangat, tapi I've create an awareness kat situ. Mungkin korang tak contact saya pun, maybe korang contact orang lain untuk bantu korang turunkan berat badan. Be my guest, as long as you can get if you can get your result, be my guest. You can contact anyone that you prefer. Mungkin ada adik-beradik dia orang ke, memang dia join any club dekat mana-mana ke kan, club kurus ke apa benda semua. Just tag along dengan dia orang supaya korang akan dapat benefit dekat situ lah. So but kalau korang rasa macam I can help you, I will show you all my result dekat dalam WhatsApp nanti bila korang dah WhatsApp saya. All my result kan, and you will feel amazed lah sebenarnya kan. Kenapa sebenarnya amazed? Sebabkan result diorang adalah sangat-sangat significant. Saya nak korang be part of this fat loss journey. I want you to be part of the success story. Okay, kalau boleh PM saya sekarang, saya akan bantu korang sebantu-bantunya lah. Alright, I know saya tahu korang mungkin tak ada masalah berat badan. Saya yakin you don't have any problem with your weight or losing your weight. Saya faham. Tapi saya yakin ada orang dekat luar sana ada masalah tu. Ada masalah nak turunkan berat badan tu. Why not share this video ataupun share my WhatsApp link to them. Saya nak bantu mereka untuk turunkan berat badan. Bagi saya bantu mereka, that maybe that mereka adalah saudara mara kita, jiran-jiran kita ke, yang paling sedih sekali, yang paling kesian sekali, parents kita ke, spouse kita ke, adik-beradik kita ke dan sebagainya kan. So let me help them. Let me help them. Let me offer my hands to them supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada apa yang saya nak buat dekat sini kan. InsyaAllah kalau katakan saya dapat sesuatu, korang pun akan dapat sesuatu juga dekat situ. Bukan sekarang mungkin, tapi dekat sana nanti kan. You get what I mean? You get what I mean? So again, apa yang saya cakap tadi, sebaik-baik manusia lah mereka yang memberi manfaat kepada orang lain. Saya nak bantu mereka yang ada masalah berat badan. Kalau korang tak ada masalah berat badan, share my WhatsApp link tu kepada orang yang mungkin rasa nak dibantu untuk turunkan berat badan. Saya akan bagi dia
Pertama, kirakan kalori untuk dia. Saya akan bagi di ebook secara free. Ebook 12 tips cara nak turunkan berat badan for free. Dan ketiga, saya nak bagi dia free consultation supaya dia yakin dan percaya dan dia tak rasa give up dah untuk turunkan berat badan. InsyaAllah dengan program yang saya nak buat start esok ni, dalam masa sebulan tu saya nak pastikan ke semua partisipan saya dapat turunkan berat badan dalam tempoh masa sebulan tu. In fact, dalam 2-3 minggu tu dah boleh nampak dah sebenarnya result. Itu saya punya komitmen kepada mereka, dan saya nak komit juga untuk bantu korang yang ada di luar sana supaya korang dapat turunkan berat badan. Alright. InsyaAllah besok kita akan buat live lagi. Siapa yang interested nak join, saya nak bagi satu tips lah. Saya nak bagi satu tips macam mana caranya untuk turunkan berat badan. Makanan apa atau minuman apa yang patut kita makan dulu untuk turunkan berat badan, boleh bancuh sendiri dengan kos efektif yang murah. Korang tak perlu kecoh lah nak beli suplemen pelik-pelik kat luar sana kan. Saya boleh ajar korang how can you do things at home, dan minuman yang korang minum setiap pagi tu akan membantu korang turunkan berat badan. Selain benda tu, minuman setiap malam tu pula apa yang korang boleh minum untuk korang minum untuk turunkan berat badan. Kos yang sangat-sangat murah. So siapa interested nak tahu, boleh join saya punya live esok pukul 10 malam. InsyaAllah saya akan bagi tips ni kepada semua orang yang join saya punya live, dan saya berharap sangat lebih ramai lagi orang akan dapat benefit daripada apa yang saya share ni. Alright, I think that's all for now. Thank you for watching. Thank you Maskah. Thank you Kayu Moin. Thank you Muhammad Firdaus Daus. Hi Dani Johannes, Ferdiansyah Tahir. Appreciate your support man. Thank you. Thank you very very much. Thank you for the support. Saya buat watch party ni sebenarnya. Saya buat kat watch party sebelah. Hai Nenekku Pahlawan. Hai Solah Abdullah. Hai. Siapa yang dekat sini? Saya minta maaf kalau katakan saya tak mention your name, sebab saya sebut siapa yang saya nampak je. I don't know how, macam mana nama korang boleh appear, padahal ada ramai lagi orang kat sini tengah menonton. I hope that I can mention all of your names. Maybe kalau saya buat dekat Facebook Live dalam personal lah, saya akan nampak semua nama. Tapi saya buat kat Facebook page, maybe you need to be my friend lah. Hi Erma Salwana, apa khabar? Alright, again, kalau katakan anda rasa nak dibantu untuk turunkan berat badan, WhatsApp saya sekarang. Saya akan bagi free consultation, dan saya akan kirakan jumlah kalori yang anda perlukan untuk turunkan berat badan. Bagi saya bantu anda, sebabkan ini adalah perjuangan saya untuk turunkan berat badan seramai mungkin orang, especially orang yang memerlukan. Hi, thank you for the likes. Siapa tu? Di Asafa Resources. Alright, I think that's all for now. Saya membebel banyak sangat dah. Tomorrow you're gonna have another new day. Hari Isnin. Stop bitching about Monday blues. I'm sorry I have to use that word. But yes, saya doakan anda semua berada dalam sihat walafiat. Korang dapat fulfill all the responsibilities yang korang ada sebagai seorang staff, sebagai seorang bos, sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, sebagai seorang anak, sebagai seorang bapa, sebagai seorang datuk nenek dan sebagainya. Saya doakan korang supaya korang akan menjadi lebih sihat dan berjaya. InsyaAllah, saya doakan anda semua yang ada dekat sini sedang menonton supaya anda semua sihat dan berjaya. Alright, that's all for now. Thank you for watching. I appreciate your comment. I appreciate your likes. I appreciate all the emotion that you give to me. I appreciate for those yang share the videos. Saya appreciate sangat-sangat. Okay, saya doakan anda semua sihatlah. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.